Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Aifah Haninah binti Isnain. Saya bukan pelajar UKM daripada kos syariah. Jadi pada hari ini, saya ingin berkongsikan kepada anda semua satu perkongsian yang sangat menarik, iaitu pendekatan dakwah kepada remaja perempuan. Jadi sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsikan kepada anda semua satu hadis Nabi SAW yang bersabda, Ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah satu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Jadi apa yang kita ketahui daripada hadis ini? Maknanya sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah yang menjaga kesucian agama dan maruahnya. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita pada hari ini, kenapa kita nak melakukan dakwah ini kepada mereka? Yang pertama, kita nak melahirkan wanita yang mencintai dan memahami agama. Yang kedua, untuk apa? Untuk membina syakhsiah seseorang wanita itu untuk kembali kepada Islam, untuk kembali kepada fitrahnya yang asal, iaitu sifat malu. Yang ketiga adalah membina wanita yang apa? Yang intelektual. Dan seterusnya adalah yang paling penting, iaitu menjaga keimanan mereka. Jadi sebelum kita nak tahu apakah dia cara ataupun metodologi macam mana nak menarik mereka ini, kita kena tahu dulu punca kenapa dakwah ini tidak diterima oleh mereka. Ataupun kita kata mengapa mereka ini tidak mahu menjadikan Islam itu sebagai cara hidup mereka. Yang pertama, antara puncanya adalah sebahagian daripada mereka ini merasakan diri mereka itu jauh tersasar daripada ajaran Islam, menyebabkan mereka berasa apa? Mereka berasa putus asa daripada rahmat Allah. Adakah mereka ini layak untuk berubah? Mungkin sebahagian daripada mereka itu telah menjerumuskan diri mereka dalam kancah maksiat seperti pelacuran, perzinaan, menyebabkan mereka rasa apa? Adakah aku ini layak untuk kembali kepada Allah sedangkan aku telah melakukan banyak dosa? Seterusnya, apakah punca kenapa dakwah ini tidak diterima juga? Kerana pendakwah tidak menunjukkan contoh yang terbaik kepada golongan yang diseru. Kita beri contoh yang terdekat. Misalnya, pendakwah menyuruh seseorang itu untuk meninggalkan satu kemungkaran. Akan tetapi, dia sendiri yang melakukan perkara tersebut. Jadi macam mana orang nak mendengar ilmu ataupun nak mendengar dakwahan dia itu kepada mereka? Jadi, mereka kata, alah, pendakwah pun sama. Takkan aku nak ikut pendakwah kalau dia pun buat apa yang aku sedang buat, misalnya. Seterusnya adalah sebab kenapa punca juga kenapa dakwah ini tidak diterima oleh mereka, kerana tersebarnya ajaran sesat dengan meluas. Munculnya firqah-firqah yang mana yang mendakwa diri mereka ini daripada agama Islam, tetapi sebenarnya sudah terpesong jauh daripada ajaran Islam. Hal ini telah menyebabkan golongan-golongan sasaran ini menjadi khawatir ataupun bimbang untuk mengambil ilmu daripada mana-mana pendakwah. Bahkan ada yang mengambil langkah untuk apa? Untuk tidak mendengar langsung ilmu agama. Ini sangat membimbangkan dan merugikan. Kenapa? Kerana dia telah membiarkan diri ini dalam kejahilan. Okey. Bila kita dah tahu punca, kita akan tahu bagaimanakah solusi ataupun bagaimana cara untuk kita nak tarik dia orang. Antara cara juga metodologi pendakwah menggunakan, dengan itu kita kata pendekatan kepada mereka ini kena dengan kepintaran juga. Jadi antaranya adalah, pertama adalah dengan menggunakan platform media massa. Pendakwah mesti kena bijak. Sebab apa? Kita nampak kehidupan seharian kita kebanyakannya remaja menggunakan media massa. Jadi pendakwah mesti menggunakan ataupun mengambil peluang itu untuk menyebarkan dakwah melalui platform-platform ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Kedua adalah dengan menggunakan kaedah psikologi dan seterusnya adalah dengan menggunakan dengan mendekatkan lagi, mempergiatkan lagi pengajian akidah kepada orang-orang golongan ini. Kenapa pentingnya belajar ilmu akidah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah telah mendahulukan perintah untuk mempelajari tauhid sebelum istighfar. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis, afdalul a'mal imanu billahi wa rasulih.
Seafdal-afdal amalan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi inilah telah membuktikan bahawasanya afdalul ulum alal itlaq, kata ulama, seafdal-afdal ilmu secara mutlak adalah ilmu akidah. Kerana ilmu akidah inilah ilmu kita mengenali Allah dan Rasulnya. Bagaimana seseorang itu beramal soleh sedangkan dia tidak mengenali Tuhan yang disembah. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amalan seseorang itu melainkan selepas dia mengenali Tuhan yang disembah. Jadi bagaimanakah kita nak mengenali Allah dan Rasul? Dengan mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mustahil dan seterusnya sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para anbiya. Kita kena mengenali mereka dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi mereka dan sifat-sifat yang mustahil bagi mereka. Jadi semua dengan mempelajari ilmu akidah ini, seseorang itu dapat menyelamatkan diri mereka daripada kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulannya, kita sebagai seorang Muslim sewajarnya mengambil langkah untuk berdakwah kepada sesiapa sahaja, terutama sekali kita kata golongan sesama kita pada remaja perempuan, terutama kita wanita, nak dekatkan kepada agama. Kerana apa kata Nabi SAW, Ballighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Jadi saya harap perkongsian saya pada hari ini akan memberikan manfaat kepada saya dan kamu semua yang menonton. InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.